Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandaya dan ini Agenda Awani. PAS tidak pernah berputus asa dalam usaha menyatukan parti politik yang berteraskan orang Melayu dan Islam di negara ini dalam pelbagai bentuk hubungan termasuk kerjasama politik. PAS juga tidak boleh terus terbelenggu dengan Muafakat Nasional atau MN sekiranya pakatan itu hanya melibatkan parti itu dan UMNO sahaja. Apakah benar PAS kini menjadi parti rebutan ramai menelusuri 70 tahun PAS? Saya bersama dengan YB Senator, Engineer Teknologis Haji Khairil Nizam Khairuddin, Ketua Penerangan PAS bersama-sama saya di studio ketika ini. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam, Ehsan. Ya, YB, pertama sekali kita nak mengimbau sedikit. Ulama memainkan peranan penting ketika penubuhan PAS ketika 70 tahun yang lalu pada tahun 1951. Tetapi untuk kita menelusuri perjalanan PAS selama 70 tahun sehingga ke hari ini, sebagai seorang yang belia muda dalam PAS, bagaimana YB melihat kepada perjalanan itu? Baik, terima kasih Ehsan. Dan terima kasih kepada Awani kerana menjemput saya pada malam ini. Hakikatnya, Ehsan, PAS ini merupakan sebuah parti yang berteraskan kepada 4 prinsip asas iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' para ulama dan kias dan terang dan nyata, yang menjadikan dia very consistent dalam perjalanannya selama 70 tahun ini. Dan pendekatan PAS pula berteraskan kepada bersifat usuli terhadap prinsip. Maknanya orang PAS ni berpegang teguh kepada prinsip. Keduanya, kita bersifat muasir dari sudut pendekatan, maknanya kita fleksibel, murunah selagi mana dalam kerangka Islamic framework. Dan ketiga, dia bersifat istiqbali, melihat futuristik dalam melakukan perancangan. Dan asas itulah yang menjadikan PAS menggerakkan muwajahah silmiah, pendekatan politik secara damai. Kerana itulah bahasa yang paling sesuai bila kita bersama-sama di dalam berpolitik dalam negara ini. Kerana negara kita ni berteraskan kepada keluhuran perlembagaan, berteraskan kepada kedaulatan undang-undang dan berteraskan kepada budaya ketimuran. Jadi asas-asas inilah yang semuanya diikat dengan budaya tarbiyah yang menjadi DNA kepada PAS. Tarbiyah ni adalah pendidikan yang diajar kepada semua ahli-ahli PAS daripada top sampai bottom, dan pendekatan ini yang menjadikan kami mempunyai keselarian pemikiran dan juga tindakan. Dalam bahasa Arabnya kita panggil wahdatul fiqh dan juga wahdatul amal. Sebab itu pada saya, ia menggamit anak-anak muda seperti saya ini kerana konsistensi itu dan adab itu yang menjadikan PAS relevan sehingga kini. Dan juga saya nak memetik apa yang dinyatakan oleh Presiden PAS. PAS tidak perlu menumpang parti lain. Dan PAS, bahkan PAS juga tempat penyelamat parti lain. Ini rasionalnya bagaimana, YB? Sebab saya kata tadi, oleh kerana PAS mempunyai prinsip, dasarnya jelas dan berpegang kepada pendekatan yang saya nyatakan tadi, maka kekuatan PAS makin lama semakin bertambah. Kita ambil contoh. Hari ini kita sedang berada di dalam pilihan raya negeri Sarawak yang PAS bertanding di Beting Maru. Kalau kita lihat daripada sejarah kita bertanding di Beting Maru, ya, kawasan di Sarawak yang jauh di sana, tapi peningkatan undi PAS setiap pilihan raya negeri bertambah, menunjukkan adanya sokongan kepada PAS. Itu di Beting Maru. Bagaimana pula di negeri-negeri lain? Contohnya dalam PRU ke-14, kita memimpin Kelantan sekali lagi. Dan sekarang ini lebih daripada 30 tahun dah. Yang keduanya, kita mendapat kembali Terengganu. Kemudiannya, waktu itu kita menjadi pembangkang yang kuat di Kedah dan Pahang. Dan kemudiannya bila berlaku pertukaran kerajaan, kita menjadi kerajaan di negeri Kedah. Ini yang menyebabkan PAS ni kuat. Oleh kerana dia mempunyai kekuatan kepimpinan, kekuatan organisasi dan pemikiran yang selari di antara ahli-ahli PAS ini, menyebabkan ia tidak mudah digoyah oleh parti-parti lain. Sebab itulah PAS menjadi tempat tumpangan kepada mana-mana parti yang mahu bangun semula, dan itu berada dalam sejarah-sejarah PAS sebelum ini. Dan pada kami tak kisah. Asalkan kita boleh menyatukan ummah, usaha kita, resultsnya kita serah pada Allah. Kan kita usaha, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita usaha, kita tawakal. Kalau Allah Taala kata boleh berjaya penyatu ummah ni, bismillah. Kalau tidak boleh berjaya, kita sabar dan terus berusaha. Itu kekuatan yang dinyatakan oleh YB berkaitan dengan PAS. Bagaimana untuk menjadikan PAS ini sebuah parti yang dominan? Saya dalam mindset pemikiran kepimpinan PAS, dominan tidak ada dalam pemikiran kami.
Yang kami mahukan adalah bila kita menyatukan ummah ni, 3 prinsip asas yang kita kena pegang bersama-sama. Yang pertamanya, kita mesti memahami penyatuan kita ini atas keadilan Islam. Bila cerita pasal keadilan Islam, Islam ini rahmat kepada seluruh alam. Maka dia memberikan keadilan kepada semua. Kedua prinsipnya, kita satu keluarga, Malaysia. Maknanya baik kita ni Melayu, Bumiputera ataupun bukan Bumiputera, semuanya dilindungi di bawah perlembagaan negara. Kan? Jadi oleh yang demikian, memahami bahawasanya kewajipan bermasyarakat ataupun dalam bahasa Arabnya dipanggil hablum minan nas, maka di situlah hubungan sesama manusia perlu dijaga, dikawal selia dengan menggunakan sistem keadilan Islam tadi. Yang ketiga, mudah saja menerima keadilan kepimpinan Islam. Maknanya boleh menerima kepimpinan Islam yang tidak ekstrim. Maka PAS bukan satu parti yang ekstrim. Maka kalau boleh terima pada 3 kerangka itu, maka di situlah berlakunya penyatuan ummah. Dan saya nak menarik balik apa yang dinyatakan berkaitan dengan menumpang dan sebagainya. Ada yang menyatakan bahawa parti lain menumpang kepada PAS dan mungkin ada juga perkara yang menyatakan bahawa PAS mungkin menumpang kepada parti-parti lain. Komen YB? Pada saya, ia adalah simbiotik. Ya. Kalau kita kata menumpang ni, dia umpama macam parasite. Simbiotik ini adalah kerjasama di antara sesuatu parti. Macam kita dalam Perikatan Nasional. Sekarang ini PAS bersama Perikatan Nasional. Kita ada Bersatu yang mempunyai kekuatannya tersendiri. Kita ada Parti Gerakan. Dan kita ada rakan-rakan daripada Sabah iaitu SAPP dan juga STAR. Setiap parti mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila dia disatukan di bawah satu bumbung dan kita mengambil pendekatan untuk bekerjasama, bertaawun, maknanya tolong-menolong di antara satu sama lain, maka ia menjadi hubungan simbiotik. Tidak lagi ada perkataan dominansi, pertama. Keduanya, tidak ada lagi perkataan menumpang. Dan juga satu perkara, bila kita bercakap berkaitan dengan parti-parti politik yang ada di Malaysia, asas penubuhannya ada kadang-kadang adalah bertepatan dengan memperjuangkan sesuatu kaum, agama dan sebagainya. Tapi dalam konteks 70 tahun PAS, bagaimana PAS meraihkan perbezaan agama, budaya dan juga sokongan terhadap masyarakat lain terhadap PAS itu sendiri? Jawapannya mudah, Islam. Islam adalah agama yang meraihkan kepada semua. Kita ambil contoh peristiwa hijrah. Bila Rasulullah hijrah daripada Mekah ke Madinah, di sana adanya orang Yahudi. Tetapi apabila Rasulullah menyatukan Aus dan Khazraj, mewujud Syaifah Madinah, tidak ada kezaliman yang dikenakan kepada orang-orang Yahudi di bumi Madinah. Begitu juga bila berlakunya Fathul Mekah. Bila Rasulullah dan para sahabat masuk ke Mekah, membuka Mekah untuk sebagai sebuah negara Islam yang kedua, tidak ada kezaliman diberikan kepada orang yang kafir. Itulah sebenarnya asas. Asasnya adalah Islam. Bila kita berpegang kepada Islam, dan ia terbukti ya, bukannya ia bersifat teori. Sebab Islam ini pernah memimpin 3/4 dunia lebih daripada 1000 tahun. Jadi mustahil ulama-ulama kita, ilmuwan-ilmuwan Islam kita yang melata di Malaysia ini tidak boleh mengambil pengajaran daripada kerajaan-kerajaan Islam terdahulu untuk kita hybridkan dengan pendekatan negara kita. Sebab itu pada saya jawapannya mudah. Bila kita menggunakan Islam, akan diberikan keadilan kepada semua. Kamu Islam ataupun bukan Islam, semuanya termaktub di bawah keadilan payung Islam. Bila kita bercakap berkaitan dengan Islam, tadi YB bercakap berkaitan dengan PAS tidak memikirkan berkaitan dengan dominan dan sebagainya. Sekiranya ini tidak dilihat sesuatu perkara, bagaimana untuk seseorang dalam PAS menjadi pemimpin ataupun Perdana Menteri suatu masa nanti, YB? Pada saya, bila kita masuk dalam pilihan raya, kita kena pastikan pembahagian itu pembahagian yang adil. Adil ni bukannya sama rata, tetapi meletakkan sesuatu di tempatnya. Dalam komponen kita, ada parti yang banyak cawangan, banyak kekuatan. Ada yang kurang. Maka pembahagian kerusi akan diberikan ikut formula-formula yang disetujui oleh semua. Dan apabila kita nak meletakkan seorang Perdana Menteri, ia mesti konsensus. Ia bukannya bersifat abang besar dan sebagainya. Secara matematiknya, siapa yang paling banyak kerusi, dia akan menjadi Perdana Menteri. Tapi mungkin akan ada pengiraan politik pada waktu itu yang memerlukan kita meletakkan calon yang lain. Jadi, pada saya, asasnya bukan calon Perdana Menteri. Menang dulu pilihan raya. Lepas itu baru kita boleh bincang secara adik-beradik
apakah keputusan yang terbaik untuk rakyat. Meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Ada UMNO, ada juga Bersatu. Bagaimana PAS melihat kepada dua entiti parti ini, terutamanya dalam kerjasama Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional? PAS telah berada dalam Perikatan Nasional. Itu establish. Kita ada dalam satu parti, iaitu Bersatu. PAS juga ada ikatan dengan UMNO di bawah Muafakat Nasional, satu piagam yang kita ikat bersama untuk kita jadikan UMNO dan PAS sebagai parti yang bukan tunggal tetapi menjadi tulang belakang kepada Muafakat Nasional, dan parti-parti lain boleh bersama sekiranya mereka menerima prinsip-prinsip yang telah saya nyatakan tadi. Dalam arti kata lain, PAS menjadi titik tengah. Kita tidak pernah mengenepikan lagi pembuangan dengan salah satu daripadanya. Kedua-duanya mesti bersama di bawah satu payung, kerana kita tahu dengan ketiga-tiga ini bersatu, insya-Allah PH tidak akan, wa biiznillah, dengan izin Allah, PH tidak akan ada harapan di dalam PRU ke-15. Kalau tidak berlaku kerjasama di antara Bersatu dan juga UMNO, apa pendirian PAS? Kami sedang berusaha ke arah itu. Kami sedang berusaha dan terus berusaha. Kita tunggu sampai titik terakhirnya. Ini bermakna PAS berusaha menjadi penyatu kepada kedua-duanya untuk ketiga ini bergabung. PAS akan terus berusaha menyatukan UMNO dan juga Bersatu di bawah satu perikatan, satu gabungan di dalam PRU ke-15, tanpa juga mengenepikan rakan-rakan daripada NGO dan influencer NGI yang boleh bersama dengan prinsip kesepakatan yang saya nyatakan tadi. Kalau saya bertanya kepada PAS, mungkin sebagai seorang ketua penerangan PAS, apa sebenarnya isu-isu utama yang berlaku di antara Bersatu dan juga UMNO yang PAS lihat? Ialah kalau kita lihat bagaimana apa yang berlaku kepada PAS pada tahun 2015, yang di mana ada di kalangan ahli PAS yang berlakunya pertembungan dan akhirnya keluar dari parti dan membuat parti baru, Parti Amanah. Itulah dilema yang dihadapi oleh rakan-rakan daripada UMNO dan juga Bersatu. Sebab itu, pada saya sebagai ketua penerangan PAS, kita perlu bagi masa, kita perlu bagi kelapangan kepada kedua-duanya untuk mencari titik persamaan. Saya yakin dan percaya di antara kedua-dua parti ini, mereka ada di antara mereka yang ikhlas dan memahami bahawasanya musuh sebenar kita adalah PH. Jadi kalau itu ada konsensus dan kita beri ruang kepada mereka terus untuk mencari titik pertemuan dan persamaan, saya yakin insya-Allah dengan izin Allah kita akan jumpa dan akan menjadi satu gabungan yang kuat dalam PRU ke-15. Dan satu lagi YB, apa pertimbangan PAS antara PAS bersama dengan Amanah dan juga mungkin MUDA nanti? Mudah. Asalkan mereka tidak bersama dengan DAP, bismillah, insya-Allah kita akan usaha untuk penyatuan tersebut. Baik, itu prinsip jelas yang dinyatakan oleh PAS, tidak bersama dengan DAP, apa sahaja gabungan yang boleh dibuat harus berlandaskan kepada prinsip yang dibawa oleh PAS. Baik, YB, 1978 hingga 1982, PAS tidak terlepas daripada berlaku perpecahan dalaman contohnya. Tetapi untuk tempoh sekarang mungkin ia berbeza dengan apa yang berlaku ketika itu. Bagaimana YB melihat kepada perjalanan dan juga kerjasama utuh dalam PAS itu sendiri untuk pastikan bahawa tiadanya haluan kiri, kanan dan sebagainya? Baik. PAS ni adalah parti politik. Ia asasnya gerakan dakwah yang menggunakan politik sebagai salah satu daripada caranya berdakwah. Jadi, masakan tidak akan ada laut yang tenang, mestinya ada bergelora. Bagaimana kita menghadapi gelora itu ataupun managing the crisis? Alhamdulillah, macam saya kata-kata di awal tadi, PAS ada sistemnya. Sistem itu memang sistem yang berpegang kepada prinsip perjuangan, akidah perjuangan, akhlak berjamaah. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang tidak ada pada parti lain. Oleh yang demikian, pada saya, walaupun berombak macam mana sekalipun, ia akan terus tenang apabila kita mempunyai akhlak berjamaah dan memahami tarbiyah yang telah diajari sebelum ini. Itulah yang berlaku kepada PAS. Eksperimen kita menggunakan, saya ambil contoh, eksperimen kita menggunakan lambang Perikatan Nasional. Rata-rata ramai yang berteori, ramai yang memberi komen, kata ada yang terima, ada yang tidak terima. Tetapi akhirnya segala konsensus kita dapat satukan
di muktamar PAS baru-baru ini sebelum berlakunya PRN Melaka. Maknanya semua ahli di semua peringkat di dalam muktamar secara konsensus menerima pendekatan PAS menggunakan lambang PN dalam PRN di Melaka. Itu bukti yang apa jua gelora yang berlaku, sekiranya kita menguruskannya dengan baik berteraskan prinsip-prinsip yang saya nyatakan tadi yang memang ada di dalam PAS, insya-Allah PAS akan terus tenang, insya-Allah. Dan juga YB, bagaimana sokongan anak-anak muda terhadap PAS ketika ini? Alhamdulillah, selepas saya tidak menjadi ketua pemuda, baton itu diberikan kepada Yang Berhormat Pasir Mas. Dan Pasir Mas ni saya boleh katakan juga adalah magnet kepada anak muda yang boleh melihat beliau di dalam Dewan Negara, Dewan Rakyat, bagaimana beliau berhujah, kehebatan beliau berhujah. Itu adalah semua magnet kepada anak muda yang mahukan kepada politik. Dan di dalam PAS juga, pemuda PAS juga, Muslimat PAS juga, kita memang ada sayap-sayap yang menjaga keseronokan anak muda. Ya? Di Muslimat kita ada Amirah, di dalam pemuda PAS kita ada Department of Art, Culture and Sport, kita ada profesional muda, kita ada sektor pendidikan, banyak sangat yang alhamdulillah jumlah pemuda dan wanita muda yang bersama dengan PAS mencapai ratusan ribu. Dan kita sedang menerokai pula empowerment of social media yang kita usahakan. Kita tahu menggunakan sosial media ini ada satu investment pelaburan yang besar, tapi kita try error, terus belajar untuk kita mahukan supaya anak muda ini paling penting pertama sekali untuk tidak bosan dengan politik. Kan? Sebab bila mereka tidak bosan dengan politik, mereka akan belajar tentang politik. Dan bila mereka belajar tentang politik, mereka akan tertawan dan tertarik dengan politik Islam, insya-Allah. Dan juga YB, saya tertarik YB cakap tadi menggunakan media sosial dan sebagainya. Kita tahu itu digitalisasi, perkara yang perlu dilakukan dan juga dilaksanakan sekarang, tetapi kita tidak boleh elak daripada pendekatan konvensional seperti yang pernah berlaku sebelum ini, apa yang pernah buat, jumpa sendiri, buat konvoi dan sebagainya. Adakah itu antara perkara yang dilihat sekarang ini, walaupun kita tahu ada COVID-19, tetapi mungkin ada penjajaran baru dan juga kaedah baru yang harus dilaksanakan oleh PAS? Itu forte PAS. Ya. Maknanya engagement secara direct dengan rakyat itu adalah forte, kehebatan PAS. Sebab kita mempunyai kekuatan daripada sehingga ke peringkat cawangan. Dan kita tidak meninggalkan metod tersebut. Ya. Dalam PAS kita namakan sebagai MOSWA, tindakan untuk kita meraihkan di bawah ini, menziarahi dan sebagainya, memang akan diteruskan. Tinggal lagi bagaimana kita nak hybridkan itu. Maknanya walaupun kita jumpa anak muda kita di bawah, tapi kita boleh hybridkan dengan kita connect dengan sosial media. Yang sekarang ni kita tengok Datuk Seri Tuan Guru Presiden PAS pun dah ada akaun TikToknya, kan? Datuk Seri Tuan Ibrahim Taman, Timbalan Presiden PAS pun ada akaun TikToknya. Jadi sebab kita tahu ia adalah satu metod untuk kita sampaikan dakwah kita. Sebab itu pada pendapat saya, Ehsan, asas PAS ni mudah. PAS ni dia adalah sebuah gerakan dakwah. Apa sahaja cara yang syariah compliance yang membolehkan kita sampaikan maklumat kita kepada mad'u kita yang kita nak dakwahkan, itu akan digunakan sebaik mungkin oleh PAS. Dan apatah lagi sekarang kita bersama dengan kerajaan. Jadi mana-mana agensi yang kita boleh sampaikan tasawur tentang Islam yang sebenar, insya-Allah PAS akan gunakan sebaik mungkin. YB dah ada TikTok? Ada, Dah alhamdulillah. ada. Nanti boleh follow dan juga tengoklah. Tapi sebab TikTok ni, walaupun nama TikTok, tapi konten tu kita yang create, kita yang letak, macam mana kita letak dan sebagainya. Tapi YB undi 18. Mungkin undi 18 ini antara pemikiran pengundi dan juga masyarakat untuk memilih kepimpinan parti dan juga individu itu sendiri. Bagaimana YB melihat kepada undi 18 ini memberi peluang kepada PAS? Undi 18 ini akan memberikan peluang kepada PAS sekiranya kita menaikkan minat mereka kepada politik. Sebab saya, Ehsan, dahulunya sewaktu saya menjadi Exco Pemuda PAS, terus selepas saya belajar 2002, kami telah berusaha berjuang dengan kerajaan terdahulu untuk kita adakan pendaftaran automatik kepada undi 21. Dulu kan limit dia 21. 21, ya. So apa yang kami perjuangkan ialah supaya umur 21 ini automatically registered. Seperti yang berlaku sekarang. Sebab bila kita tengok daripada setiap pilihan raya, seringkali anak Melayu tidak berdaftar sebagai pemilih. Tapi rakan-rakan kita daripada bangsa Tionghoa contohnya, mereka amat
mempunyai kesedaran politik yang tinggi untuk berdaftar sebagai pemilih. Jadi pada saya, undi 18 ini akan berjaya sekiranya mereka keluar mengundi. Kalau mereka tidak berminat, walaupun mereka didaftarkan secara automatik dan mereka tidak berminat untuk mengundi, mereka tidak akan keluar. Jadi kita sebagai pemimpin kerajaan ataupun pembangkang, ahli politik, sewajarnya bekerjasama rentas parti untuk pastikan mereka minat kepada politik dengan kita menyajikan kepada mereka prinsip politik yang sebenar. Bukannya prinsip politik peribadi ataupun salah guna kuasa, rasuah, seperti yang berlaku sehari dua ni kan, di Melaka apa yang berlaku kan, daripada negeri yang tenang tiba-tiba bergelora akhirnya terpaksa buat pilihan raya. Jadi apa benda ini kan? Ini perkara-perkara yang menyebabkan anak muda frustrated, bosan dengan politik. Akhirnya mereka walaupun didaftarkan secara automatik, mereka tidak mengundi. Jadi asas saya, kalau mereka ada kesedaran berpolitik, itu dah menjadi satu kemenangan kepada PAS. Sejauh mana sasaran PAS untuk berkempen, meletakkan sasaran untuk undi 18 ini dapat sokongan daripada anak muda? Ada beberapa strategi yang cuma saya katakan ialah dari sudut kita nak sampaikan maklumat kita kepada anak muda, kita akan menggunakan segala pendekatan sosial media. Itu seperti mana yang biasa semua parti buat. Tapi apa yang lagi yang saya nampak untuk kita perjuangkan ialah untuk kita memposisikan anak-anak muda ini. Tak kira anak-anak muda daripada Muslimat PAS, daripada ulama muda PAS, daripada Dewan Himpunan Pendukung PAS yang muda-muda dan juga daripada pemuda PAS. Kita perlukan posisi, kita perlu posisikan mereka-mereka ini yang ada kaliber, yang ada kompetensi, yang ada experience kepada tempat-tempat tertentu sehinggalah barangkali mereka bertanding dalam pilihan raya. Kerana ini akan meningkatkan keseronokan dan juga attention anak muda kepada PAS. Dan juga YB, untuk kita melihat kepada di mana ketegasan PAS sekiranya berlaku untuk memilih satu-satu parti contohnya, bagaimana YB membuktikan bahawa PAS ada pendirian dan ini ketegasan yang PAS bawa? Bagaimana untuk membuktikan perkara itu? Terutamanya bila kita bercakap berkaitan dengan mufakat nasional, Perikatan Nasional dan sebagainya. Apa yang berlaku di Melaka sebagai satu contoh. It's a classic example. Yang di mana kita memberikan peluang kepada UMNO untuk menentukan hala tujunya sehingga ke saat akhirnya UMNO mengambil pendekatan untuk bertanding semua kerusi. Waktu itu kita tidak mengalah. Kita kata kalau kamu nak bertanding semua, maka kami juga akan bertanding. Menang dan kalah ada pertandingan, kan? Takkan nak bertanding semua menang saja ataupun semua kalah. Mesti ada menang, ada yang kalah. Yang menang dia kena membuat segala ketetapan dan juga janji ataupun mengembalikan kembali keyakinan rakyat. Manakala yang kalah, dia akan balik kepada drawing board, dia akan check kenapa dia kalah. Dan kita kena raise from setback. Kita kena berusaha untuk improvise supaya kita boleh mendapat kemenangan pada PRN ataupun PRU yang akan datang. Di pada saya itu ketegasan PAS. Kita bagi ruang ke tahap yang di mana sampai ke hujungnya dan kemudiannya bila rakan-rakan muafakat kita membuat ketetapan, kita akan bertindak daripada ketetapan tersebut. Susah tak YB nak berunding dengan dua pihak? Allahu Akbar. Tak ada masalah kot. Biasalah tu. Nak berunding ni adalah perkara yang ada senang, ada susah. Tapi pada saya, semua adult, semua dah dewasa, mudah insya-Allah. Dan YB, akhir sekali, bagaimana YB melihat kepada perjalanan PAS selepas usia platinumnya 70 tahun selepas ini, terutamanya menjelang PRU ke-15? Alhamdulillah, selepas daripada sambutan 70 tahun, kami berikrar. Fokus kami sekarang ini, attention kita kepada PRU ke-15. Tetapi kami melihat sekiranya PAS berpegang teguh kepada prinsip yang dinyatakan tadi, insya-Allah Allah Taala akan memanjangkan usia PAS, insya-Allah. Itu keyakinan kami. Baik, terima kasih YB atas diskusi itu tadi. YB Senator Engineer Teknologi Haji Khairul Nizam Khairuddin merupakan Ketua Penerangan PAS. Banyak perkara kita sembang, banyak perkara kita tanyakan dan mungkin nanti ada perkara lain lah. Sebab bila kita bercakap berkaitan dengan politik ni kan YB, dia ada isu-isu je saja. Ini bukan kali terakhir YB bersama dengan kami. Tambah pula sekarang Ketua Penerangan. Tahniah YB. Dan itu saja waktu yang kita ada dalam agenda awal ni. Saya Ihsan Haya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.